Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Ini adalah bab yang keempat iaitu industri perkhidmatan dalam e-dagang. Sila baca nota dulu. Pastikan anda telah membaca nota bab 4 terlebih dahulu di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Dan kemudian rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 4 yang telah anda baca. Okey, topik yang pertama iaitu perkhidmatan pengembaraan dan juga pelancongan atas talian. Okey, yang pertama adalah website pelancongan. Kebanyakan website yang menunjukkan contoh pelancongan adalah seperti expedia.com, orbitz.com, travelocity.com, asiatravel.com, hotwire.com, travelweb.com, aerovacation.com, priceline.com. Dan seterusnya model pendapatan dalam perkhidmatan pelancongan secara atas talian. Okey, model pendapatan dalam perkhidmatan pelancongan secara atas talian adalah seperti contoh hasil secara langsung iaitu komisen, pendapatan daripada periklanan, yuran perundingan, langganan atas yuran keahlian, yuran perkongsian pendapatan. Seterusnya perkhidmatan yang disediakan. Okey, di antara perkhidmatan disediakan adalah perkhidmatan tradisional iaitu menyediakan maklumat umum. Okey, menyediakan dan menyimpan tiket, penginapan dan juga hiburan. Okey, perkhidmatan unik. Okey, secara atas talian. Okey, perkhidmatan unik yang disediakan di atas perkhidmatan pengembaraan dan pelancongan atas talian di antaranya tips pengembaraan, majalah pengembaraan berelektronik, okey, kemudian fare comparison, currency conversion calculator. Ini kalau kita nak tengok mata wang lah. Right, worldwide business and place locator, outlet for travel, accessory and books, okay, expert opinion, major international and travel news, okay, detailed driving maps and direction, chat room and bulletin boards, frequent flyer deals, juga online travel. Okey, perkhidmatan wireless, okey, seperti kita nak semak status penerbangan, okey, kemas kini kekerapan kadar penerbangan, okey. Seterusnya direct marketing, menjual tiket elektronik menerusi internet, okey, di mana airlines boleh membina maklumat pelanggan dan mencipta sasaran pelanggan yang ramai dengan tawaran yang menarik. Alliances dan konsortia iaitu pendapatan ahli menerusi internet yuran. Okey, ini adalah contoh perkhidmatan pengembaraan dan pelancongan atas talian. Okey, apa faedah perkhidmatan tersebut? Okey, faedah dia boleh dapatkan maklumat secara percuma, boleh akses di mana sahaja, tidak kira tempat dan waktu. Okey, kemudian ada kadar potongan, ada diskaun, ada voucher. Okey, bila kita gunakan perkhidmatan pengembaraan dan pelancongan secara atas talian. Kemudian kita boleh compare. Okey, compare di antara perkhidmatan A dan juga perkhidmatan B yang kita boleh nilailah di situ. Okey, manakala kelemahan dia mengambil masa yang lama untuk menggunakan agensi pelancongan bagi mendapatkan maklumat dan memaparkan menerusi internet. Okey, perjalanan yang kompleks memerlukan perancangan yang rapi. Okey, apa kesan e-dagang dalam pelancongan? Okay, kesan e-dagang dalam industri pelancongan ni di mana pengguna yang menempah penginapan secara langsung daripada sebuah hotel sekarang menggunakan internet untuk membandingkan harga dan kekerapan membeli pengguna menggunakan orang tengah. Okay, itu di antara contoh dia lah. Apa kesan lain? Okay, contoh industri pelancongan kita orang dah kenal. Okay, orang dapat mengetahui lokasi-lokasi tempat kita. Okay, hanya di hujung jari sahaja, tak semestinya dia kena pergi tempat tu baru dia nampak baru dia tahu apa yang ada kat sana. Sebenarnya dia boleh survey dulu sebenarnya apa yang dia nak. Okay, contoh dia nak cari tempat yang ada pulau dan sebagainya.
tempat yang boleh snorkeling dan sebagainya. So dia akan survey lah mana pusat pelancongan yang sesuai di situ. Okey, contoh lain kalau dia kata dia nak cari tempat-tempat yang banyak menceritakan tentang sejarah dan sebagainya, so dia boleh tahulah kat mana destinasi pelancongan yang banyak sumber sejarah di situ. So kita sebagai pengguna ataupun pelancong, kita boleh tahu tempat-tempat tu dulu melalui survey dahulu secara atas talian. Kemudian kita survey, kita boleh setkan masa bila kita pergi, kemudian kita boleh tahu promosi tu, okey. Katakan masa kita nak pergi tu ada promosi, so kita mungkin boleh book time yang ada promosi, kita boleh dapat diskaun ataupun harga yang berbaloi. Okey, mungkin dia buat promosi tu ada package keluarga dan sebagainya lah. So apa yang kita nak tu tentang bila kita nak bercuti tu kita boleh dapat di hujung jari sahaja. Okey, dia tak samalah macam dulu. Dulu tak ada internet, tak ada e-dagang, tak ada perkhidmatan e-dagang dalam pelancongan ni. Kita tak tahu, kita kena pergi dan kita kena rasa sendiri. Okey, apa yang ada di sana. Okey, daripada segi bidang korporat dalam perkhidmatan pengembaraan dan pelancongan ni pula, bidang korporat ni dapat mengurangkan kos. Okey, di mana syarikat boleh membuat perjanjian yang membolehkan pengguna ataupun pelancong merancang untuk pelancongan mereka. Okey, di mana menggunakan alat-alat untuk mengoptimumkan secara atas talian yang disediakan oleh syarikat. Kemudian bidang korporat ni dia kena mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Seterusnya daripada intelijen, daripada faktor intelligent agents dalam perkhidmatan pelancongan. Intelligent agent ni mampu bertindak, bekerjasama dan cekap untuk mencapai matlamat tersebut. Dia terlibat dalam pembeli penjual secara rundingan, di mana ejen yang dilantik boleh mengaktifkan ejen-ejen lain untuk membuat penyusunan khas, bekerjasama antara satu sama lain, mengaktifkan persembahan multimedia atau menghaskan pertanyaan untuk menyelesaikan masalah. So ini adalah perkhidmatan, kesan, faedah yang terdapat dalam perkhidmatan e-dagang, perkhidmatan e-dagang dalam pengembaraan dan juga pelancongan. Seterusnya kita tengok perkhidmatan e-dagang dari segi penempatan pekerjaan dan juga pasaran kerja. Penggunaan internet menawarkan satu persekitaran yang mudah untuk pencari kerja, iaitu orang yang nak cari kerja, dan untuk syarikat mencari kaki tangan. So two way lah, maksudnya kita sebagai pencari kerja dan syarikat tu dia nak mencari pekerja. So dia gunakan perkhidmatan atas talian ni. Siapa yang guna internet dalam pasaran kerja? Yang pertama is pencari kerja, kedua is majikan mencari kaki tangan, yang ketiga adalah agensi pekerjaan, yang keempat agensi kerajaan dan juga institusi-institusi. Apa kelebihan pendapatan pekerjaan ni kepada semua? Yang pertama boleh mencari banyak maklumat dalam dunia internet. Yang kedua boleh berkomunikasi secara terus antara pekerja dengan majikan. So boleh tanya dalam chat room, ataupun sekarang ni kaedah sekarang kalau nak cari kerja, nak dah interview pun sekarang dah boleh buat kaedah live. Interview secara atas talian. Seterusnya boleh menghantar banyak permohonan kerja kepada majikan. So jimat kos kat situ. Kalau dulu kita nak submit permohonan kerja ni, kalau ada 10 company, kita kena ada nak print surat lagi, nak beli stamp lagi, nak post lagi. So sekarang ni online sahaja. Apply sebanyak mana yang kita rasa layak dengan kita punya kelayakan pendidikan kita. Alright. Sangat cepat dan boleh mendapatkan kerja dari pelbagai tempat. Kemudian menjimatkan kos kerana boleh diakses di rumah. Bukan di rumah sahaja, kalau pelajar tengah minum-minum kat cyber, dekat shopping mall, pelajar boleh apply je kerja. Tengok kalau notification masuk, majikan ada post, ada vacancy, pelajar boleh apply on the spot, di rumah, di mana-mana sahaja.
Okey, apa pula kelebihan dia kepada majikan? Okey, kat situ kepada majikan, okey, boleh mengiklankan jawatan kosong kepada semua masyarakat. Dia boleh post untuk semua orang. Okey. So kat sini kalau macam dulu mungkin terhad siapa yang tak beli surat khabar, so mungkin dia tak nampak info ni. Okey, kadang-kadang pengumuman ni ataupun post kerja kosong ni kadang-kadang dia tampal dekat ada tempat-tempat tertentu. Siapa yang tak pergi tempat-tempat atau lokasi-lokasi tu mungkin dia tak nampak lah. Tapi kalau dekat online ni, kadang-kadang online ni bila orang share, okey, seorang yang forward, semua orang boleh tahu. Menjimatkan kos kerana tidak perlu mengedarkan kertas iklan. Okey, dah paperless kat situ, tak perlulah dia nak tampal ke sana ke sini. Okey, kemudian dia just post saja dekat internet, and then dia boleh post dekat mana-mana. Website dia pun boleh, dekat FB kalau dia ada FB pun boleh, kalau dia ada IG pun boleh, dekat YouTube pun boleh. So banyak benda lah yang dia boleh, banyak platform yang boleh digunakan. Seterusnya, mudah untuk mendapatkan pekerja yang berkelayakan berdasarkan kemahiran dan kelayakannya. Okey, yang ni digunakan teknik filter lah, di mana katakan job tu dia perlukan graduan daripada graduan kelulusan ijazah. Okey, kemudian dia nak berusia berapa, kemudian dia nak lelaki ataupun perempuan, dan dia nak ada pengalaman. So kat situ dia boleh filter based on resume ataupun fill dalam form yang telah disediakan. Seterusnya, menjimatkan masa kerana permohonan hanya dapat disemak menerusi internet. Okey, yang macam saya kata tadi, kita boleh filter siapa calon-calon yang layak untuk ditemuduga. Okey, seterusnya dalam pendapatan pekerjaan dan pasaran kerja ni ada batasan, ada kelemahan dia, okey, ada kekangan dia. Okey, apa batasan dan kelemahan dalam pendapatan pekerjaan dan pasaran kerja ni? Okey, yang pertama, ramai orang tidak menggunakan internet. Okey, ni mungkin dulu kot isu ni, tapi sekarang ni semua orang dah menggunakan internet. Internet dia macam satu keperluan. Alright. Yang kedua, keselamatan dan juga privacy. So ini pun sebab kita bila kita nak memohon pekerjaan semua, kita akan bagi maklumat personal kita, mungkin alamat rumah, nombor telefon, okey, kadang-kadang IC. So ini akan ada isu jugalah dari segi security dan juga privacy. Okey, seterusnya, mencipta lebih banyak kos bagi pekerja dalam sesuatu pekerjaan. Okey, seterusnya, mencari calon yang sesuai menerusi internet adalah sangat rumit bagi mencari resume yang boleh digunakan. Okey, it depends lah, sebab sekarang ni by sistem pun kita dah boleh buat satu, orang kata syarat ataupun kita boleh filter apa yang kita nak daripada calon tersebut. Okey, 3.0. Okey, perkhidmatan seterusnya adalah hartanah secara online. Hartanah ni adalah property pelajar. Okay. Keupayaan home buyer. Okay. Memaparkan banyak properti secara atas talian tidak kira masa dan tempat, dan juga boleh menjimatkan masa. Okay. Mengendalikan properti mengikut kriteria tertentu. Okay, hartanah ni dia banyak jenis hartanah. Okay, nanti kita tengok satu. Permohonan hartanah secara online. Okay, di antaranya access2sell.com, bagaimana menasihat pengguna untuk membeli atau menjual rumah. Okey, seterusnya website realtor.com and learn.net, di mana itu adalah senarai properti yang boleh dijual. Okey, website yang seterusnya bankrate.com and eloan.com, di mana maklumat mengenai kadar pajak gadai yang terkini. Okay, seterusnya owners.com, orang yang menjual rumah mereka tanpa menggunakan ejen hartanah. Okey, itu di antara contoh-contoh permohonan hartanah secara online. Okey, yang seterusnya, perkhidmatan seterusnya, insurans online. Okey, piawai polisi insurans yang menyediakan kadar potongan secara atas talian, auto, home, life dan juga health. Okey. Dan yang kelima, perkhidmatan yang seterusnya, perbankan dan juga kewangan online. Okey, perbankan elektronik ataupun e-perbankan merupakan aktiviti perbankan pelbagai dijalankan daripada rumah atau jalan menggunakan satu hubungan internet.
Aktiviti perbankan pelbagai dijalankan di rumah atau di mana-mana saja menggunakan satu hubungan internet yang juga dikenali sebagai cyber banking, perbankan maya, perbankan dalam talian dan urusan bank dalam negeri. Okey. Kebolehan perbankan ni, okey, sebanyaklah dari segi penerangan, okey, so menerangkan maklumat perbankan umum dan sejarah, maklumat pendidikan, kewangan, maklumat pekerjaan, kadar faedah, kalkulator kewangan, berita terkini dan kawasan sekitar. Manakala dari segi pentadbiran, menjelaskan cara akses maklumat, permohonan untuk perkhidmatan, permohonan kewangan peribadi. Okay, yang seterusnya transaksi, keupayaan pindah akaun, rang undang-undang pembayaran, perkhidmatan korporat, perkhidmatan insurans dalam talian, perkhidmatan amanah dalam talian. Seterusnya adalah portal dikaitkan dengan maklumat kewangan, maklumat masyarakat, perniagaan tempatan dan bukan tempatan dan lain-lain. Perkhidmatan kewangan online ni adalah keupayaan wireless dan juga tugas penyelidikan. Perkhidmatan yang seterusnya adalah perkhidmatan penghantaran permintaan dan pekedai runcit online. Okey, di mana e-peruncit ni, peruncit akan mengambil tempahan menerusi internet dan membuat penghantaran mengikut jadual harian dalam tempoh tertentu. Okey, perkhidmatan penghantaran permintaan ini, penghantaran segera dibuat. Perkhidmatan ini menyediakan penghantaran segera yang dibuat dengan cepat selepas tempahan online diterima. Okey, so saya rasa semua orang tahu perkhidmatan tempahan online sekarang sangat banyak. Okey, tempahan makanan, tempahan barang-barang runcit dan sebagainya. So dia bila dah dapat kita kata contohlah kita pakai Foodpanda, GrabFood, bila kita order, so orang terima, receive kita punya order dan dia akan hantar tempahan kita mengikut apa yang kita perlukan. Apa lagi rasanya di antara contoh-contoh penghantaran ni? Contoh-contoh lain macam perkhidmatan bunga, perkhidmatan pengangkutan umum, lagi apa lagi? Dan sebagainya. Seterusnya penghantaran dalam talian. Produk-produk hiburan dan media. Di mana hiburan secara atas talian ni, di mana hiburan yang melibatkan pengguna membuat keputusan, memberi cadangan dan mengubah maklumat tertentu. Menggunakan web browsing, internet gaming, single and multiplayer game. Perkhidmatan yang seterusnya adalah keputusan pembelian secara atas talian. Ni antara contoh portal membeli belah merupakan cara kita hendak melangkah ke mall lah, tetapi secara online. So yang seterusnya robot membeli belah, iaitu ejen membeli belah, iaitu merupakan alat atau web yang membolehkan pengguna menentukan kriteria mengikut keperluan mereka. So kalau pelajar tengok macam Lazada, Shopee, dia dah sediakan filter mengikut kriteria yang kita perlukan. Contoh daripada segi harga ke, kemudian dia punya barang tu daripada mana, lokal ke, overseas ke, kemudian daripada range harga dan sebagainya. Nanti saya masukkan portal membeli belah, robot membeli belah. Business rating site. Di antara contohnya bizrate.com, Consumer Report Online, Forrester Research, Gomez Advisor. Seterusnya trust verification site. Mengenal pasti beberapa laman web yang boleh dipercayai. Seperti TrustE, VerSign, BBB Online, WebTrice. Dan yang terakhir adalah lain-lain sumber membeli belah seperti Digital Intermediaries Assist Buyer, Community of Consumers dan e-wallet. So itu dia contoh-contoh industri perkhidmatan dalam e-dagang. Pelajar perlu tahu apa industri perkhidmatan dalam e-dagang, apa perkhidmatan, contoh-contoh perkhidmatan dan apa fungsi bagi setiap perkhidmatan yang disediakan. So untuk bab yang keempat itu sahaja. Sebarang pertanyaan boleh ajukan terus kepada saya semasa sesi live, atau email sahaja saya. Terima kasih. Assalamualaikum.